dan yang berkait dengan adanya hari akhirat. Allah Ta'ala boleh menghidup orang yang sudah mati. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Qala awalam tu'min. Tuhan berfirman, adakah engkau tidak beriman wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim kata, bukan begitu. Saya beriman, tetapi supaya hati saya tenang. Para ulama mengatakan, bukan saja beriman dengan ilmu yaqin, tapi beriman dengan ainul yaqin. Ilmu yaqin ialah keyakinan melalui ilmu pengetahuan. Ainul yaqin, keyakinan melalui tengoknya mata. Bukan saja ilmu yang masuk dalam akal, bahkan dengan mata yang dapat dilihat. Nabi Ibrahim nak meningkatkan imannya daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin. Daripada ilmu yang meyakinkan kepada mata yang melihat dan meyakinkan, menguatkan iman. Qala takhud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Tuhan berfirman kepada Ibrahim, ambillah 4 jenis burung. 4 jenis burung, Quran tak sebut burung apa. Ikut mandalah burung apa asal burung sudah. Lalu ulama duduk berbalok khilaf. Ada ulama mengatakan burung itu ialah yang pertama angsa. Yang kedua anak burung kasuari, burung kasuari besar. Oh, nak kepong pula. Anak dia. Yang ketiga ayam. Yang keempat melok. 4 jenis burung. Setengah ulama kata bukan, burung lain. Baloh pasal burung. Ulama ni. Ada ulama mengatakan burung merpati, ayam, melok dan gagok. 4 jenis burung. Wahai Ibrahim, ambil 4 jenis burung ni, cincangkan. Sembelih, kemudian cincang. Kena sembelih dulu lah. Dan memang adab Nabi-Nabi adalah akhlak yang mulia. Kerana Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dabahtum fa ahsinul dhibha, wa yuhid ahadukum syukrata, wa yurih dhabihata. Sesungguhnya Allah memberi pahala kepada orang yang buat baik dalam semua perkara. Bila kamu bunuh dengan baik. Bila sembelih dengan baik. Tajamkan pisau dan rehatkan binatang. Sembelih dengan pisau yang tajam. Tuhan suruh Ibrahim ni cincang burung-burung ni. Lumak-lumak, campurkan daging dia, bulu dia, darah dia, semua sekali campur habis. Campur-campur, letakkan pada 4 buah bukit. 4 jenis binatang, 4 jenis burung, dan letakkan duduk dia pada bukit-bukit. Kemudian panggil burung itu. Seru. Duduk balik semua di tempatmu, panggil dia, summad'uhunna. Kemudian engkau seru, panggil burung itu, ya'tinaka sa'ya. Nasai burung itu akan datang kepadamu dalam keadaan berjalan. Ibrahim pun panggil. Seru dengan bagaimana yang diajar oleh Allah Ta'ala, bagaimana seruan itu tak disebut dalam Quran. Sebaik saja Ibrahim seru, tiba-tiba mari semua dengan bulu itu dulu. Bulu, tulang, kulit mari habis. Kemudian bercampur antara satu sama lain di hadapan Nabi Ibrahim. Tulang-tulang ayam sama suku. Daging dia suku. Masing-masing. Termasuk bulu-bulu yang halus itu pun duduk di tempat masing-masing. Kemudian jadi burung semula. Sebagaimana asalnya. Datang dalam keadaan berjalan. Boleh berjalan. Di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu
Azizun Hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Islam ini menandakan kekuasaan Allah boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Orang Hindu dia bakar. Jangan ingat bakar tak boleh hidup semula. Boleh hidup semula bakar pun. Ada setengah kaum tu masih ada lagi penganut dia puak-puak Zaradas. Bila mati letak di atas bukit, burung pergi makan. Sebahagian duduk dalam perut ni, sebahagian duduk perut, burung terbang rata-rata masing-masing. Jangan ingat, tak boleh hidup semula. Tuhan Maha berkuasa. Boleh hidup semula. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, berlaku di kalangan umat zaman dulu, sebelum daripada umat kita, seorang lelaki yang telah mengerjakan dosa yang banyak, lalu dia menyesal di atas dosanya dan berwasiat kepada anaknya, sekiranya aku mati, bakarkan mayat aku dan taburkan abu-abu ni supaya ditiup oleh angin. Ditabur abu. Anak dia buat sebagai wasiat dia. Tiba-tiba Allah Ta'ala memanggil ruh dan jasadnya. Semua abu itu mari semula dan bercantum menjadi jasad semula. Dimasukkan ruhnya dan Allah bertanya kepadanya, mengapa engkau buat begini? Lalu orang itu berkata, wahai Tuhanku, kerana menyesal di atas dosa yang telah aku lakukan. Lalu Allah mengampunkan dosa. Jangan pula kita buat lagu tu pula, tak boleh. Jangan jadi Hindu pula. Ini syariat Nabi zaman dulu ni cerita ni. Dan agama-agama ni banyak penyelewengan daripada agama yang betul. Kerana agama ni mula dengan Islam, mula dengan Nabi Adam. Orang yang tulis tahu kata agama yang mula dengan berhala dulu tu tak betul. Sama dia kata manusia mula dengan monyet tu tak kira lah. Monyet tak kira kita tahu. Tak kira dia monyet. Dia nak kata monyet biar dia lah. Memang seluruh manusia ni daripada Adam. Daripada Adam. Dan agama yang asal ialah Islam. Adapun agama yang dinamakan Hindu, Buddha, macam-macam agama lagi, ini agama yang telah diselewengkan. Dengan sebab itu beberapa asas ajaran akhlak itu ada pada agama-agama ini. Tak boleh buat jahat. Semua agama tu tak boleh minum arak. Ada pula agama tu arak pula boleh pahala pula. Ada ubah dia pindah bahasa nok, buat pula. Macam-macam dipindahnya agama-agama itu. Termasuk barangkali membakar mayat ini. Boleh jadi mereka mengambil daripada itu. Wallahu a'lam. Ada juga ulama ahli sejarah agama mengatakan agama Hindu yang masuk ke India itu adalah daripada asalnya agama Ibrahim di Babil. Babil ni letak di Iraq dan Iraq. Iraq, Iran dan Turki. Itu Babil. Ibrahim agama ni dibawa dan pergi ke India, kemudian diubah menjadi sesat. Masa agama Nabi Musa, Islam, diubah jadi agama Yahudi. Kristian diubah daripada Islam Nabi Isa jadi agama Kristian. Jadi larak. Nabi Isa tak semayang pakai muzik. Orang Kristian ini semayang pakai muzik, nyanyi. Nabi Isa mengharamkan arak, mengharamkan babi. Orang Kristian ini minum arak, makan babi pula dah. Itu tak menyeleweng. Ada yang mengatakan perkataan Brahma dalam agama Hindu itu daripada Ibrahim. Wallahu a'lam. Allah yang maha, itu andaian saja. Tapi agama itu dah jadi sesat. Kerana diselewengkan daripada agama asal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Semua Nabi-Nabi adalah Islam. Dan dikatakan kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut secara isyarat. Bukan saja dalam Taurat, bukan saja dalam Injil, termasuk dalam Wida. Wida ialah kitab suci agama Hindu. Mengatakan kelahiran di akhir dunia seorang Rasul. Ada yang mengatakan demikian. Kerana Nabi-Nabi zaman dulu menceritakan dunia ini akan didatangi oleh tanda akhir zaman yang besar. Akhir zaman bila berlaku kita tak tahu. Tapi akan ada tanda-tanda yang besar. Di antara tanda yang besar itulah
kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda besar itu ialah orang yang gemar kambing, berkaki ayam, tak cukup pakaian, orang Badui, berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Termasuklah Mekah beberapa bangunan tinggi juga. Jangan kata tempat lain di Mekah beberapa bangunan tinggi juga. Ini tanda-tanda akhir zaman. Di Dubai, di Qatar, lawan bangunan-bangunan yang tinggi. Puan yang buat bangunan tinggi itu, asalnya kemala kambing. Lalu dia pun tak kira kemala kambing. Ini betul sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi kelahiran Nabi kita SAW adalah tanda akhir zaman. Dan diberitahu kepada Nabi-Nabi zaman dahulu. Dan Nabi-Nabi ini adalah rangkaian yang berhubung di antara satu sama lain. Nabi kita menyebut Nabi-Nabi ini laksana bangunan yang didirikan seperti batu-batu. Orang yang melihat batu-batu itu melihat bangunan itu sudah siap. Tinggal satu batu-batu lagi. Kalau letak siaplah bangunan itu. Akulah batu-batu yang akhir itu, kata Nabi. Hanya Nabi yang akhir ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi selepas Muhammad SAW. Oleh karena itu, Quran ini adalah kitab mukjizat. Dibawa di dalam Quran ini bukan sahaja hukum-hukum bagi umat Islam. Dibawa juga dalam Quran ini beberapa kisah Nabi-Nabi zaman dahulu alaihi wassalatu wassalam. Termasuklah kisah Ibrahim, kisah Uzair dan kisah-kisah yang lain yang akan kita baca. Menghadirkan Quran adalah penamat kepada kita untuk menjadi pengajaran kepada manusia di akhir zaman. Wallahu a'lam.